Demi keselamatan dan ketenteraman awam, Polis laksana operasi rondaan sempena sambutan ambang Tahun Baru 2026. Itu antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini. Perkembangannya kita bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, Otto. Bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman awam sempena sambutan ambang Tahun Baharu 2026, 210 anggota PDRM akan melaksana operasi rondaan di sekitar Bandar Kota Kinabalu malam ini. Antara lokasi dikenal pasti, Pantai Tanjung Aru, Teluk Likas, Jalan Tun Fuad Stephen dan kawasan terbuka yang menjadi tumpuan ramai. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Kasim Muda mengingatkan orang ramai menyambut Tahun Baharu secara berhemah serta mematuhi undang-undang. Kita boleh berhibur, kita boleh menunjukkan rasa keterujaan kita untuk menyambut Tahun Baru, tetapi kita kena ingat jaga ketenteraman awam pada masyarakat lain. Komuniti-komuniti kita kena jaga ketenteraman dan jangan bermain mercun, jangan bermain bunga api tanpa kebenaran atau yang tanpa permohonan. Dan kita juga berharap pengguna-pengguna jalan raya tidak menyalahgunakan jalan raya ini sebagai tempat berlumba. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK membenarkan orang ramai mengunjungi 6 taman awam sekitar bandaraya sempena sambutan Tahun Baharu 2026. Orang awam diingatkan mematuhi arahan dan peraturan ditetapkan bagi memastikan keselamatan, kebersihan dan ketenteraman awam terpelihara sepanjang sambutan. Setiap kesalahan akan dikenakan kompaun atau saman serta-merta. Pelbagai peristiwa penting mewarnai lanskap Sabah sepanjang 2025 memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat dan hala tuju pembangunan negeri. Tahun ini menyaksikan Sabah melalui fasa penstrukturan semula polisi, pengukuhan perkhidmatan asas serta persediaan menuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Ikuti imbasan Sabah 2025 bersama Sahira Samain. Pelan Pembangunan SMJ 1.0 yang dilancarkan pada Mac 2021 mencatat pencapaian membanggakan dengan 94% pelaksanaan keseluruhan. Daripada 467 inisiatif dirancang, 366 berjaya dilaksanakan sepenuhnya merangkumi sektor ekonomi, sosial dan infrastruktur. Sejak 2020, Sabah menarik pelaburan sektor pembuatan berjumlah 17.41 bilion ringgit sekaligus mewujudkan lebih 6,800 peluang pekerjaan. Kini, tumpuan negeri beralih kepada persediaan melaksanakan SMJ 2.0 bermula 2026 dengan fokus kepada pelbagai sektor pertumbuhan baharu. Menerukan khazanah baru ini kita fokus kepada konsep blue economy, iaitu ekonomi yang berasaskan laut, air dan yang pada ketika ini kita tidak terukai sepenuhnya. Bukan kita saja, malah seluruh dunia jarang memberi perhatian kepada pertumbuhan ekonomi di lautan dan di sungai. Okey, dan engagement ini kita sudah buat dan kita pastinya akan masuk dalam Bersih 20. Momentum pembangunan diteruskan melalui pengukuhan perkhidmatan asas, khususnya projek berimpak tinggi bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar. Antaranya program bekalan elektrik luar bandar alternatif BELBA dan program bekalan air luar bandar alternatif BALBA. Bagi tempoh 2021 hingga 2024, BELBA memberi manfaat kepada 46 kampung melibatkan hampir 3,000 penduduk, manakala BALBA berjaya menyiapkan 29 kemudahan air bersih untuk lebih 5,000 penduduk luar bandar. Akses digital turut diperkukuh menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Pemasangan peranti satelit Starlink di kawasan pedalaman membantu menangani masalah ketiadaan liputan internet. Setakat Julai lalu, liputan internet di kawasan berpenduduk di Sabah melonjak kepada 95.3% berbanding hanya 73.4% sebelum projek Jendela dilaksana. Program Jendela 2 merupakan inisiatif besar daripada MCMC dan kita jangka akan mula sekitar suku pertama 2026.
Jadi banyak daripada kawasan yang akan menerima manfaat daripada jendela 2 ini. Dalam masa sama, projek Lebuhraya Pen Borneo Sabah terus mencatat kemajuan memberangsangkan selepas berdepan pelbagai kelewatan sebelum ini. Setakat Oktober, fasa 1 melibatkan laluan 706 km telah siap 84.2% dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2029. 3 pakej utama lingkaran luar Kota Kinabalu turut menunjukkan kemajuan ketara dengan tahap siap melebihi 80%. Menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17, isu air, elektrik dan jalan kekal menjadi keutamaan rakyat. Keputusan PRN pada 29 November menyaksikan Gabungan Rakyat Sabah GRS memperoleh 29 daripada 73 kerusi DUN, diikuti Parti Warisan 25 kerusi. Manakala selebihnya dimenangi parti-parti lain serta calon bebas. GRS kemudiannya membentuk kerajaan perpaduan bersama Barisan Nasional, Pakatan Harapan, APKO, STAH dan 5 calon bebas. Pada 30 November, Adun Sulaman, Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah bagi penggal kedua. Kabinet Negeri baharu diumumkan beberapa hari kemudian menandakan bermulanya fasa pentadbiran baharu. Menutup tirai 2025, Sabah melangkah ke tahun baharu dengan pelbagai harapan. Cabaran kini bukan sekadar merancang, tetapi memastikan setiap pelaksanaan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan seluruh negeri. Zahira Samain, RTM. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Beaufort siap siaga menghadapi kemungkinan risiko banjir di kawasan rendah sekitar daerah itu. Berikutan paras air Sungai Padas meningkat susulan hujan berterusan sejak seminggu lalu. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, antara langkah awal diambil termasuk pemetaan kawasan berisiko dan mengenal pasti laluan tidak dapat dilalui kenderaan. Selain menyediakan pengangkutan alternatif seperti bot bagi melancarkan operasi bantuan dan pemindahan. Kita akan mengenal pasti pusat pemindahan seperti Selagun dan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan. Kita menyuruh kepada rakyat yang terutama sekali yang tinggal di kawasan yang rendah yang di tepi-tepi Sungai Padas perlu mematuhi arahan pihak berkuasa supaya keselamatan mereka akan terjamin. Penduduk yang memerlukan bantuan disaran menyalurkan maklumat berkaitan kepada pejabat daerah, pejabat adun atau unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM bagi membolehkan tindakan segera diambil. Tindak balas kecemasan akan diaktifkan segera sekiranya diperlukan termasuk penglibatan pasukan keselamatan dan sukarelawan. Penglibatan aktif Persatuan Focal Person Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti Sekolah PIBKS Negeri Sabah di peringkat negeri dan daerah mewujudkan hubungan baik dengan pejabat pendidikan daerah dan pihak sekolah sekaligus menjadi saluran penting dalam menangani isu melibatkan pelajar, ibu bapa dan komuniti setempat. Pengerusi Focal Person Kebangsaan PIBKS Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, kerjasama strategik ini antara pencapaian terbaik pada 2025 dalam usaha memperkukuh ekosistem pendidikan di negeri ini. Saya berharap pada tahun hadapan peranan-peranan PIBKS ini dapat berjalan dengan baik, dapat bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah, dapat bekerjasama dengan pejabat pendidikan negeri Sabah supaya kalau kita lihat perjalanan pendidikan negeri Sabah ini dapat mempunyai keterlibatan daripada agensi luar seperti PIBKS nanti. Beliau menegaskan peranan PIBKS sebagai rakan strategik kepada JPNS perlu diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus maju, inklusif dan mendapat sokongan menyeluruh daripada komuniti.
21 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah di beberapa lokasi sekitar Tawau. Tangkapan hasil pemeriksaan terhadap 88 individu. Kesemua tahanan terdiri warga negara Filipina dan Indonesia disyaki melanggar pelbagai kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Parti yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63 kerana berada di negara ini tanpa dokumen sah serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. JIM Sabah menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu atau pihak yang didapati melindungi atau menggaji parti selaras usaha membanteras kehadiran warga asing tanpa izin di negeri ini. Orang ramai digesa untuk terus menyalurkan maklumat berkaitan kehadiran parti di kawasan masing-masing bagi membantu pihak berkuasa menjalankan penguatkuasaan secara berkesan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.